dia itu hasad. Manakala Ibnu Taimiyah kata al-hasadu huwal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah benci ataupun dia tak suka terhadap apa yang baik yang ada pada orang yang dia hasad. Orang tu dapat sesuatu, dapat nikmat, ada kebaikan pada orang tu, ada nikmat pada orang tu, dia tak suka. Dia tak suka, dia tak mau benda tu ada kat orang tu, yang tu dinamakan hasad. Ada orang dia tengok perempuan kan, dia tengok perempuan lain lagi lebih cantik pada dia hasad kan. Siapa orang tu lagi cantik pada aku? Hasad. Ada orang dia tengok orang lain kereta lebih besar pada dia hasad kan? Dia hasad. Boleh jadi sampai ke tahap dia kata dia ni tak patut ada kereta besar patut dia tak ada, hasad. Ada orang kalau sesama ustaz kan, boleh jadi ustaz dia hasad pada ustaz lain pula. Ustaz tu followers dia ramai kan, dia bagi kuliah orang ramai, boleh jadi dia hasad dengan ustaz tu. Boleh jadi dia hasad dengan orang ustaz tu. Baik. Hasad ni biasa dia berlaku sesama bidang, sama profession. Dia kalau orang yang meniaga, biasanya dia akan hasad dengan orang meniaga kak. Contoh meniaga kedai makan, biasa dia akan hasad dengan orang meniaga kedai makan kak. Ustaz, biasanya dia akan hasad dengan ustaz lain kan. Orang jual buku biasanya dia akan hasad dengan orang jual buku kak. Orang yang bawa Grab biasanya dia akan hasad dengan orang bawa Grab kak. Biasanya dia sama bidang. Nelayan dia akan hasad dengan nelayan yang lain kan. Contoh, saya bagi contoh, katalah yang bawa Grab food tu, yang bawa motor kan, orang pesan pergi ambil makanan tu, restoran tu ada dekat shopping complex, dekat mall kan. Dia pergi ambil situ, mall tu, tuan kepada shopping complex tu, dia tak dengki walaupun kaya. Dia pergi ambil kat restoran besar kan, tokek kedai tu punyalah kaya, restoran tu, dia tak dengki dengan tokek restoran tu. Tapi bila hak kawan dia dapat order banyak, dia dengki, dia hasad. Sebab tu kita kata biasanya orang yang hasad ni, dia hasad orang ni dia sama bidang. Biasanya begitu. Kalau dia hasad dengan hak tak sama bidang, lagi teruk lagi tak ada pasal-pasal kan. Nelayan dia tengok orang kaya, dia ni kira jutawan. Kita tak kena penyakit ni tak kena kak. Cuma sebab tu Ibnu Taimiyah dia kata ma khala jasadun min hasadin lakinnal laima yubdihi wal karima yukhfihi. Setiap jasad tak boleh lepas daripada penyakit hasad. Namun orang yang ada penyakit hati, kata Ibnu Taimiyah, dia akan menunjukkan, menterjemahkan apa yang ada dalam hati dia. Manakala orang yang hati dia bagus, orang mulia, dia akan sembunyikan. Maksudnya hasad tu dia sekadar berlega dalam hati dia. Tapi bagi orang yang ada penyakit hati, dia akan terjemahkan. Dia tak hanya dalam hati, dia terjemahkan. Dia terjemahkan dengan tindakan dia. Baik. Sebab tu Ibn Taimiyah kata hasad ni boleh kena pada semua orang. Cuma orang yang baik ni dia sembunyikan, dia pujuk diri dia, dia kontrol diri dia. Tapi orang yang hina, ada penyakit hati, hasad yang ada dalam hati tu dia terjemahkan dengan tindakan. Hak ni teruk. Baik, sebab tu bila Ibn Taimiyah rahimahullah dia sebut begitu, maksudnya hampir semua orang kena penyakit hasad ni, kita nak kena doa kan. Allah dah ajak Rabbana la taj'alna
wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah ajak pada kita, jangan kita, hati kita ni rasa iri, rasa dengki, rasa hasad, rasa benci kepada orang yang beriman. So kita nak kena doa yang ni, sebab kita tahu orang beriman pun dia boleh terkena dengan penyakit hasad, tak terkecuali. Tak terkecuali. Ada yang tanya pada Hasan Al-Basri, orang tanya, apakah hasad itu boleh terkena kepada orang beriman? Sebab ramai orang sangka dia dengki, iri hati, hasad ni hanya kena pada orang-orang tak bagus lah. Dia rasa dia orang masjid, mai 5 waktu, dia rasa penyakit tu tak ada kat dia. Hak ni silap. So yang tu kena clear loh. Kalau kita boleh clear yang tu, so baru boleh ubati penyakit tu. Ada orang dia sedang, dia tahu dia ada penyakit, hak ni okey ke? Sebab bila tahu ada penyakit, dia boleh cari ubat untuk mengubati penyakit tu. Ada orang dia tak sedang dia ada penyakit tu, hak ni bahaya. Akhirnya penyakit tu akan mula merebak. Dia tak tahu dia ada penyakit tu. Hak tu yang kita nak abang. Sebab ada orang dia sangka hak penyakit hasad tu kena pada orang hak tak mai masjid, orang jahat. Dia rasa aku ahli masjid, aku mai 5 waktu, penyakit ni tak ada kat aku. Hak tu silap. Takut-takut bila kita tak sedar penyakit tu ada pada kita, akhirnya kita tak cari ubat untuk nak ubat penyakit tu. Kena sedar yang tu dulu. Kerana penyakit hasad ni dia tak kena, dia tak terkecuali. Kata Ibn Taymiyah, hanya sedikit orang yang boleh melepasi daripada penyakit hasad ni. Baik. Kata Hasan Al-Basri, bila orang tanya dia, orang beriman boleh kena penyakit hasad? Dia kata, tidakkah kau perhatikan bagaimana kisah Nabi Yusuf dan saudaranya? Ni orang beriman kan? Saudara-saudaranya, kan? Anak Nabi Yaqub AS. Jawab beliau, jadi selama hasad itu tidak dinampakkan pada tangan dan lisan, maka itu tidak membahayakan kamu. Dia kata penyakit hasad ni orang beriman pun kena. Cuma dia kata sekali lagi tidak diterjemahkan dengan lisan dan tindakan, maka yang tu tidak membahayakan kamu. Dia duduk dalam hati, duduk berlegar dalam hati je. Kan? Yang tu dia ada kategori dia, nanti kita akan bincang kemudian. Baik. Dia kata siapa yang mendapati pada dirinya ada hasad, hendaklah dia benci penyakit tersebut yang ada dalam hati dia. Tengok dalam Ibn Taymiyah juga cakap benda yang sama dalam Majmu' al-Fatawa. Dia sebut siapa yang mendapati ada dalam dirinya hasad, hendaklah dia benci penyakit hasad yang ada dalam diri dia. Dia tengok orang, dia rasa macam dia tak puas hati. Tengok orang ada kereta baru, dia tak puas hati. Orang naik pangkat, dia tak puas hati. Tapi dia duduk dalam hati je. Dia duduk dalam hati je. Hak ni Ibn Taymiyah kata kita kena rasa benci dengan hak penyakit tu. Pasal apa aku tak puas hati? Tak pasal-pasal. Tengok orang naik kereta besar main masjid, dia nak menunjuk tu. Dan orang tu baru beli kereta, dah dia mampu beli kereta besar, ambil fikir dia, hak kita tak pasal-pasal nak menunjuk tu. Tak pasal-pasal. Orang tu tak ada niat nak menunjuk pun, kita duk rasa macam dengki. Jadi kita nak kena muhasabah, nak kena benci penyakit hak ada dalam hati kita tu. Bila mai je rasa tu, nak kena lawan. Dia bukan nak menunjuk, nak kena lawan. Sebab syaitan ni dia akan selalu hasut kita supaya kita hasad. Hang tengok dia bawa mai kereta baru tu, hang tengok bukan sahaja tu nak menunjuk tu. Syaitan akan ganggu kita. Kita nak kena lawan. Kita nak kena lawan. Sebab tu ada sebahagian ulama sebut fayadhhabu hasanatuhu fi 'ardi dhalikal mahsud fayazidul mahsud ni'matun ala ni'mah wal hasid hasratun ala hasrah fahuwa kama qala ta'ala khasira ad-dunya wal akhirah. Dia kata orang yang hasad ni, kebaikan dia ni akhirnya akan berpindah kepada orang yang dia hasad.
Kita dengki kat orang, kita hasad kat orang, akhirnya nanti kebaikan-kebaikan kita tu akan pindah pada orang tu. Akan pindah pada orang tu. Dan orang tu akan bertambah kebaikannya, akan bertambah pahalanya dan akan bertambah nikmatnya. Yang kita pula akan kurang pahala, akan bertambah dosa dan makin rugi. Dunia rugi, akhirat pun rugi. Sebab tu disebut ayat dalam Al-Quran, khasirat dunia wal akhirah. Dunia rugi, akhirat pun rugi. Kita tak pasal-pasal dengki dengan orang naik kereta baru, orang naik kereta besar, kita dengki dah. Tak berubah apa pun, dia tetap kereta besar, kita tetap tak ada apa-apa. Kan? Kita dunia rugi, ke akhirat pun nanti rugi. Ini orang hasad. Baik, kalau kita tengok dalam hadis tentang larangan hasad ni, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah kata, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wala bay'un wala yabi' ba'dukum ala bay' ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna nabi wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Kan, Nabi kata jangan kamu hasad. Kemudian Nabi kata jangan saling tanajus. Tanajus ni dia macam jual beli, orang tawar harga, ada seorang mai dia tak harga tinggi, dia tak mau beli, dia saja penayar orang bagi harga tu naik. Sama ada dia berpakat dengan orang hak jual itu ataupun dia tak berpakat, dia berdosa. Kan, dia saja dengki, dia tengok takkan orang beli murah kot, dia letak harga tinggi bagi orang lain beli mahal, hasad lah tu. Ataupun orang upah hak penjual tu, hang satgi mai, satgi hang penaik harga, bagi satgi orang kalau dia nak beli harga tu dah tinggi. Kan, tuan-tuan, saya pernah lalu Kot Coket tu, ada hak jual hak barang-barang hak macam-macam barang. Satgi ada mai hak kutu ni, dia tahu hak ni dia macam dia sokong. Kita tengok hak duk biasa tengok, hak ni memang geng dia ni. Orang bila dengar, oh betul ke barang ni macam ni? Betul ke barang ni macam ni? Ni ada testimoni. Orang ni kata betul. Zaman lah ni kalau ada hak jual barang kat internet, testimoni bohong tu boleh masuk dalam bab tanajus juga. Kan? Dia tahu ubat dia bagus, ni testimoni. Ni WhatsApp orang hantar dia, padahal WhatsApp tu semua boleh buat. Ni orang kata barang ni bagus, ubat ni bagus, tak sia-sia beli, harga kira berpatutan, dia bagi testimoni, boleh masuk dalam bab ni juga. Kemudian Nabi kata jangan saling benci, jangan saling membelakangkan. Maksudnya bermusuh. Kan, dia tengok orang hak dia benci tu, dia beralih. Tu saling membelakangkan. Kemudian jangan menjual atas jualan saudaranya. Kemudian jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Seorang Muslim, saudara Muslim yang lain. Saudara Muslim yang lain ni, saya selalu nak perbetul benda ni. Jangan kita anggap Muslim ni hanyalah dalam lingkungan Malaysia je. Sebab tu kadang-kadang kita tak ada rasa untuk nak membantu umat Islam di luar sana. Hak umat Islam hak kena bunuh di Iraq, umat Islam kena bunuh di Afghanistan, di Syria, kadang-kadang rasa tu kurang. Walaupun contoh di Syria kena robek perut, kena congkel mata, kurang rasa berbanding ni hak orang Islam aksiden, anak mati 2 orang, oh rasa sedih sungguh, berbanding hak nu kena korek mata. Jadi yang Nabi sebut Muslim, saudara Muslim yang lain, so jangan kecilkan skop tu. Kita perlu ada rasa apabila saudara kita terkena apa-apa, tak kira dalam Malaysia ke luar Malaysia, kena ada rasa. Baik. Kemudian orang Islam ni dia tak boleh buat zalim, mengabaikan
berdusta dan menghina yang lain. Kemudian Nabi sebut at-taqwa hahuna. Taqwa ni dalam hati. Taqwa tu dalam hati. Cuma dia akan terjemah. Dia akan terjemah. Sebab ada orang, contoh dalam Facebook ke, dalam majalah ke, kalau dia tak tutup aurat, dia jangan nilai luaran, yang penting dalam. Dia ambil hadis ni kot. Yang penting dalam. Jangan nilai luar. Kan? Luar tak penting dah dah. Orang macam ni kadang kena loyak buruk kot. Hang pi shopping komplek, jangan pakai apa-apa. Jangan pakai apa-apa telanjang. Selagi guard tangkap dah, habaq kat guard tu jangan nilai luaran. Yang penting dalam. Jadi walaupun Nabi sebut at-taqwa hahuna, taqwa tu duduk dalam hati, tapi dia akan terjemahkan melalui lisan dia, melalui tindakan dia akan terjemahkan. Baik. Kemudian cukuplah seorang berdosa jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Baik, hadis ni nak cerita tentang Nabi larang hasad. So hasad yang Nabi larang tu duk perkataan pertama sekali. Wala tahasadu, jangan saling duk berhasad, jangan saling duk dengki. Duk pertama sekali. Pasal apa Nabi duk atas sekali? Berbanding kalau kita tengok, jangan kamu hasad, jangan tanajus, jangan benci, jangan saling membelakangkan, jangan bermusuh, jangan tu, tapi Nabi dahulukan hasad dulu. Pasal apa? Sebab dengan hasadlah dia akan bawa hal lain-lain juga. Dia bermula dengan hasad. Bermula dengan hasad. Sebab tu Nabi kata jangan hasad, jangan saling tanajus. Tanajus kita cerita tadi ni had bohong dalam jual beli tu. Kan? Hak kita kata takkan nak beli murah. Kan? Dia dengki orang beli murah, dia letak harga tinggi. Dengki tu, dengki bermula dengan dengki. Kemudian Nabi kata jangan saling benci. So bermula dengan hasad tu, nanti orang akan benci. Jangan saling membelakangkan. Bermula dengan hasad dengki, dia akan membelakangkan orang lain. So maksudnya hak keburukan-keburukan yang lain hak Nabi sebut, ia kadang-kadang biasanya bermula dengan hasad. Nak cerita betapa besarnya hasad ni, dia boleh bawa kepada keburukan-keburukan yang lain. Bermula dengan hasad. Baik. Paling tidak dia mengumpat. Paling tidak. Ataupun dia fitnah, dia tuduh. Macam ni selalulah orang bagi contoh kereta baru, kereta besar kan. Dia tengok orang kereta besar, dia kata aku dengan dia ni kerja sama. Aku dengan dia kerja ni sama, tapi dia boleh pakai kereta besar, aku tak pakai kereta besar. Tantah rasuah ke apa? Nampak? Bermula dengan apa? Hasad. Akhirnya dia bawa pi tuduh, dia bawa pi mengumpat ke orang, mula dengan hasad. Kalau hasad tu tak ada, kan, hang pakai kereta baru, kereta besar, lantak ke hang, Allah bagi aku kereta kecil ni, hak ni hak aku mampu, hak ni je lah aku pakai. So akan ada mengumpat? Tak ada. Akan ada tuduh? Tak ada. So bila hak mengumpat, hak tuduh ni, dia akan mula dengan hasad dulu. Dahsyat ni penyakit hasad ni. Kalau kita ambil peduli dan rasa besar benda ni, oh yang ni nak kena kontrol. So penyakit ni dia bawa kepada penyakit-penyakit yang lain. Baik. Tingkatan hasad. Hasad tu dia ada tingkatan-tingkatan dia. Hasad dia ada tingkatan dia. Tengok dalam Fiqhul Hasad. Ini tulisan Syekh Mustafa Al-Adawi. Dia tulis tentang tingkatan orang yang hasad ni. Pertama, dia ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang, meskipun nikmat tu dia tak dapat. Dia nak nikmat tu orang tak ada. Ni jenis ni kategori yang pertama. Dia tengok orang kereta baru, dia ni tak layak pakai kereta baru. Dia tengok orang kahwin dua, dia tak pasal apa ni, dia ni bukan mampu. Dia kalau boleh nikmat tu tak ada kat orang. Dia jenis macam tu. Dia tak boleh orang sonok, orang gembira, orang ada duit, ada nikmat apa pun, dia tak boleh tengok.
Ni kategori pertama. Kategori pertama. Sedangkan nikmat yang Allah bagi ni tak perlu hasad lah, sebab nikmat tu Allah yang bagi. Nikmat tu Allah bagi. Sebab tu Allah kata wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'dil lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Janganlah kamu hasad, kamu dengki, kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan oleh Allah kepada sebahagian daripada kamu. Sebab sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain, kerana bagi orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita juga ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnia, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu. Baik, yang ni maksudnya ayat yang nak disampaikan ni ialah orang yang hasad ni sepatutnya dia tak perlu ada hasad kalau dia tahu bahawa nikmat yang ada pada orang tu Allah yang bagi atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin, dia pun tak ada nikmat tu. Dia pun tak ada nikmat tu. Jadi dia jenis hasad ni, kalau dia hasad dengan orang tu berubah, tak berubah. Dia hasad orang kereta baru, orang tu jadi kereta lama, tak, kereta baru tak. Mungkin berlaku pada perempuan, dia hasad tengok perempuan lain lagi cantik pada dia. Dia tak, kenapa lebih cantik pada aku Dia hasad, dia dengki. Orang tu jadi buruk tak jadi buruk. Dengan dia hasad tu orang tak jadi buruk. Nikmat hak cantik tu ada agak pada dia. So kalau dia sedap benda tu, dia tak perlu hasad pun. Tak perlu hasad. Kan? Baik. Begitu juga hasad pada orang kaya. Orang kaya tu dia takkan jadi miskin dengan hasad yang ada pada kita. So kunci utama dalam ayat ni adalah redha dan qanaah. Redha dengan apa yang Allah bagi pada kita. Kita redha, kita tahu bahawa nikmat yang ada pada orang tu juga Allah bagi dan Allah izinkan pada dia. Dan kita qanaah, cukuplah apa yang Allah bagi pada aku. Kalau dia kunci utama ni, redha qanaah ni, kalau dia rasa cukup, kira dia tak hasad kepada orang lain. Saya bagi contoh, sebab kita bagi contoh ni untuk orang masjid, sebab ramai di kalangan kita yang kita tak rasa bahawa hasad itu akan menimpa orang beriman juga. Kan? Saya ambil contoh, bukan orang masjid, ustaz terus senang. Kan, ustaz terus. Contoh penceramah. Boleh jadi dia akan hasad dengan penceramah yang lain. Kan? Dia kata, aku ceramah ni, aku rasa aku ceramah lagi bagus, tapi ustaz tu, pasal apa orang ramai pergi dengar kuliah dah? Dengar ceramah slow lah, tapi orang ramai pergi dah. Buka-buka Facebook pula, tengok live. Pasal apa ustaz tu live dia lagi ramai? Aku cakap lagi bagus dengan fakta. Dia mula hasad. Dia mula hasad. Tuan-tuan, sebab tu orang yang kalau menilai bahawa hasad ni sebenarnya tidak perlu, dia akan lebih berhati-hati lagi. Boleh jadi Allah tak bagi followers kat dia ramai lagi, pasal Allah tahu dia ni kalau sagi followers ramai, dia lupa diri. Boleh jadi dia akan ujub, dia akan riak, dia lupa diri. Jadi Allah bagi tak ramai. So hak tak ramai tu sesuai dengan dia. Sesuai dengan dia. Sama juga macam orang masjid kan. Orang masjid, dia tengok ada orang kaya main masjid gak, dia tak, dia ni kira dia hasad. Aku pun duk main masjid gak, aku solat 5 waktu di masjid, duk minta nak bagi kaya, Allah tak bagi kaya. Pasal apa dia kaya? Kita hasad dengan orang kaya tu. Boleh jadi tuan-tuan, Allah tak bagi kita kaya ada sebab. Ada sebab. Kan? Boleh jadi kerana kita tak kaya lagi lah, kita masih duk main masjid. Boleh jadi kita tak kaya lah, Allah tak bagi kita kaya, kita masih duduk dalam masjid, duk dengar kuliah.
Kalau Allah bagi kaya, mungkin ni duk kat hotel ni, duk bincang projek. Kan? Duk bincang projek. Jadi, apabila kita bersikap qanaah, memadailah apa yang Allah bagi pada kita. Kan? Menyebabkan kita akan lupakan sikap hasad yang ada pada kita tu. Tak perlu hasad, hak tu nikmat Allah bagi pada dia, hak ni nikmat Allah bagi pada aku. So, jaga nikmat masing-masing. Jaga nikmat masing-masing. Sebab kadang-kadang orang yang dia tengok orang yang dia hasad tu, dia nampak apa yang Allah bagi pada orang tu. Dia tak nampak boleh jadi Allah bagi satu benda, Allah ambil pada orang tu benda yang lain. Kan? Kita tengok orang kaya, jutawan, ada helikopter. Saya duduk kat KL ni, ada seorang kira orang kaya, jutawan ni, pergi kerja pagi-pagi dengan helikopter. KL jam, tapi dia tak kena jam. Ambil atas bangunan, pergi hantar bangunan yang lain. Naik helikopter. Naik helikopter. Kaya. Kita duk nampak helikopter dia tu. Duk nampak dia kalau naik kapal terbang, business class. Kita duk nampak hak dia makan sedap. Kita tak nampak boleh jadi Allah ambil yang lain daripada dia. Masa yang kualiti mungkin dia tak ada. Nak jumpa anak beranak dia. Hak kita ni kerja, cukup makan, kemudian boleh main masjid dengan anak beranak bagus, dengan isteri, ada quality time. Hak tu mungkin hak Allah bagi nikmat kat kita yang Allah tak bagi pada orang kaya tu. Sebab tu hak kita duk hasad, kita duk nampak hak nikmat Allah bagi pada dia. Kita tak nampak ada benda yang Allah dah ambil pada dia. Dan kita lupa nikmat yang Allah tak bagi pada orang tu, hak nikmat tu Allah bagi pada kita. Hak tu kita tak nampak. Itu yang menyebabkan kita hasad. So kalau boleh nilai yang tu, kita nak lupa. Tak apalah, hak tu dia kaya, dia ada nikmat tu, Allah bagi nikmat, kukuk lain pula. Kita duk tengok orang kaya kan, kadang kita dengki dengan dia, kita tengok dengan harta dia, dengan rumah dia. Allah mungkin dah ambil nikmat makan daripada dia. Kita ada duit cukup makan ni, benda murah tapi rasa sedap. Kan? Orang ni duit juta. Nak makan manis, kencing manis. Nak makan masin, darah tinggi. Nak makan nilai lah, apa benda tak boleh makan. Duit banyak. Hak kita duit tak apa ada, duk nampak dia ni kaya, mesti seronok. Tuan mula rasa dengki. Kita lupa Allah bagi nikmat pada kita. Kadang pulut dengan ikan kering, dia tibai 2 pinggan. Hak orang tu duk tengok ikan kering pun dia duk, aku darah tinggi, tibai hak ni sekali. Kan? Kita lupa nikmat yang Allah bagi pada kita, menyebabkan kita akan ada rasa hasad. Kita lupa nikmat yang Allah bagi pada kita. Baik. Kalau kita qanaah ni, bahagia. Orang yang bahagia ni bukan sebab dia kaya. Tak, dia qanaah. Dia rasa cukup apa yang Allah bagi. Dia sahat nikmat Allah bagi ni memadai dah, apa yang dia bahagia. Kita hak duk rasa orang kaya bahagia. Kan? Sebab kita silap dalam mentafsirkan perkataan bahagia tu sendiri. Saya sebut benda-benda ni sebab apa? Sebab dia ada hubung kait dengan hasad tadi ni. Kan? Kerana kita silap mentafsir, akhirnya kita menjadikan diri kita ni dengki dengan orang lain. Baik. Contoh lah. Kan? Kita tengok peringkat yang kedua pula. Peringkat yang kedua. Sebab tadi ni ada jenis orang yang hasad, dia ni tak mau, dia tak boleh tengok orang dapat nikmat. Peringkat kedua, orang yang kedua, kategori orang yang kedua ni, dia tak boleh tengok orang ada nikmat tu dan dia mau nikmat tu, hak orang dapat tu bagi kat dia. Beza kan? Hak pertama tadi ni, dia tak mau nikmat tu ada pada orang tu, tapi dia tak teringin nikmat tu. Dia lalu tengok orang ada kereta besar, dia ni tak padan lah, tak baik, aksiden pun bagus.
kan, biar kereta dia hancur, dia tak pasal-pasal dia macam tu. Ada orang jenis macam tu. Ada orang dia tak mau nikmat tu pada orang tu, tapi nikmat tu dia mau pada dia. Biasanya contoh selalu lah, kerja satu tempat, kan, kerja satu tempat, satu batch masuk, tiba-tiba orang tu naik pangkat. Dia terpatut, bukan dia tu, minta lah dia turun pangkat tu dapat kat aku. Kan, dia mau nikmat tu hilang pada orang dan nikmat tu kembali pada dia. Baik, ada contoh yang lain. Perempuan cantik dah dapat jadi isteri orang, dia rasa tak puas hati, pasal apalah perempuan ni dapat kat orang tu, patut dapat kat aku, minta mati dia aku masuk minang perempuan ni. Dia jadi macam tu. Dia mau nikmat tu hilang pada orang dan dia ambil nikmat tu. Dia ambil nikmat tu. Ataupun minta lelaki dia cerai dia, aku nak ambil. Baik. Ataupun orang tu ada kuasa. Dia nak kuasa tu. Minta dia jatuh. Pilihan raya kecil ni aku dapat. Aku dapat. Hak ni selalu berlaku lah. Selalu berlaku. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok hasad jenis ni, hak jenis macam ni, ia juga berlaku kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Dia ni sebelum Nabi pergi ke Madinah, dia dah ada cita-cita dia nak jadi pemimpin di Madinah, kan? Bila Nabi mai, hak menyebab dia tak boleh nak ikut Nabi sebab Nabi jadi pemimpin. Dia dengki, dia hasad. Dia kalau boleh Nabi jatuh, tu yang dia jadi munafik, dia buat macam-macam. Kalau boleh Nabi jatuh, dia mau jadi pemimpin. Baik, tingkatan hasad ni dibincang oleh para ulama antara nombor 1 dengan nombor 2. Had nombor 1, dia mau nikmat tu hilang daripada orang tu. Saya ulang had nombor 2 tadi ni, dia mau nikmat tu hilang pada orang tu dan dia dapat nikmat tu. Syekh Mustafa Al-Adawi dia sebut mana hak lebih teruk. Tuan-tuan rasa mana lebih teruk? Hak satu ke kedua? Ramai orang akan kata nombor 2. Pasal dia mau orang tu hilang nikmat dan dia ambil nikmat tu. Tak. Dia tu nombor 1. Nombor 1 lagi teruk. Hak nombor 2 ni, contoh, dia bersaing, tiba-tiba orang tu naik pangkat. Dia mau orang tu jatuh pangkat dan dia dapat pangkat tu. Dia ada sebab tak? Dia nak hasad? Ada sebab. Ada sebab. Hak nombor 1 ni dia tak ada sebab. Tak pasal-pasal. Tengok orang kaya, dia tak mau orang tu kaya. Tengok orang cerdik, dia tak mau orang tu cerdik. Tengok orang ada bini cantik, dia tak mau orang tu ada bini cantik. Dia tak pasal-pasal. Hak ni lagi teruk dia. Hak ni kira penyakit hati, dia tak boleh tengok orang. Kurang-kurang hak ni, hak tadi ni, hak nombor 2 ni, dia ada persaingan. Kan? Dia ada persaingan. Hak nombor 1 ni lagi teruk. Tak pasal-pasal jenis hati ni ada penyakit, dia tak boleh tengok orang ada nikmat. Dia tak mau nikmat tu ada pada orang tu. Jadi Syekh Mustafa Al-Adawi ni dia nombor 1 lagi teruk. Lagi teruk. Baik. Yang nombor 3, dia tak mau ada nikmat ni, nikmat tu pada orang lain. Dia nak kalau boleh orang lain tu dalam keadaan miskin, bodoh. Ini dibincangkan dalam kitab Syekh Mustafa ni. Dia mau kalau boleh orang miskin, orang bodoh, nikmat hak ni kira tak ada kebijaksanaan, kekayaan tak ada pada orang. Sebab apa? Hasad seperti ini biasanya orang yang memimpin. Dia kalau dia orang hak dia pimpin tu cerdik, nanti melawan dia. Orang hak dia pimpin ni kalau nanti kaya, dia keluar pada ketaatan pada dia. Tuan-tuan, kalau kita tengok sebahagian besar negara Arab ni, pemimpin mereka kalau boleh rakyat kira majoriti bodoh,
tak cerdik, dia mau macam tu. Mana-mana negara pun, hatta saya pernah dulu masa di Jordan sembang dengan orang Iraq. Dia kata, kami kata Malaysia dah buat kereta proton tu. Dia kata mustahil lah Malaysia boleh buat proton. Hak terbaik Iraq. dia dah dalam otak dia memang macam tu. Biasa orang Arab macam tu. Malik Hussein, bapa kepada Raja Abdullah ni, Raja Jordan, dia kata aku pi seluruh dunia aku dah pi. Tapi dia kata yang paling terbaik Jordan. Sebab tu kalau tuan-tuan pi kat rakyat Jordan, majoriti Jordan paling baik. Cuma lepas ada internet ni berubah sikit. Sebab tu berlakunya Arab Spring tu berlaku selepas ada internet. Setelah dibodohkan berapa lama, lepas ada internet baru nampak dunia sikit. Baru nampak dunia. Hak sebelum ada internet tu depa duk rasa orang Jordan paling baik. Orang Mesir akan rasa Mesir paling bagus sekali dalam dunia. Orang Arab biasanya kebanyakannya macam tu. Mereka diperbodohkan sebab cerdik, kalau cerdik dia akan sagi melawan, akan macam tu. Tuan-tuan, di Syria sebab saya duk handle isu Syria. Di Syria ni dia ada penjara ni dua kategori. Satu jenis umum. Penjara dia macam penjara di Malaysia, dia melalui proses mahkamah. Orang mencuri, orang merompak, bunuh, rogol orang, dia masuk dalam penjara tu, penjara umum. Adapun penjara khusus, dia terbahagi pada 3. Penjara Tadmur, Sadnaya, Palestin. 3. Tadmur dan Sadnaya ni kebanyakan saya pergi temu ramah sendiri orang-orang yang pernah masuk Tadmur, orang yang pernah masuk Sadnaya. Saya tak ingat 2 tahun 3 tahun lepas sekali misi bantuan tu, kita tak dapat masuk ke dalam Syria. So kita di sempadan Turki Syria tu. So waktu tu digunakan sepenuhnya jumpa pelarian-pelarian Syria yang ada sempadan tu, dan kebanyakannya kita percaya orang yang pernah dipenjarakan dalam Tadmur dan Sadnaya. Hampir semua yang kita temu ramah, walaupun tempat berbeza, mustahil mereka pakat. Kok lahang nanti cakap sama je macam aku cakap. Tak, kita pergi ni Pak Syekh tu, Pak Cik tu, abang ni, kita pergi tempat berbeza-beza, jawapan mereka sama. Ada seorang syekh tu pasal dia mengajak di masjid, mengajak Quran. Ada seorang Pak Cik tu, dia ni kerja kerajaan, tapi dia ada rasa macam dia ni Islamik sikit lah. Dia duk bagi artikel-artikel agama pada staf kerja ni. So bila dia ni nampak Islamik, dia dikaitkan dengan Ikhwan Muslimin. Syria dia tak boleh nampak baik. Hang nampak Islamiknya hang Ikhwan. Bila disyaki Ikhwan, dia akan tangkap. Ada seorang Pak Haji tu, dia ditangkap hanya kerana dia menerima tetamu tu disyaki Ikhwan. Dia ditangkap, dipenjarakan dalam Tadmur, dalam Sadnaya. Penjara Tadmur dan Sadnaya di bawah tanah. Mereka tak tahu apa yang berlaku langsung. Hatta keluarga tak boleh nak main ziarah. Tak boleh nak main ziarah. Dan diseksa dengan sedahsyat-dahsyatnya. Dia kata setiap hari Rabu, hari hukuman bunuh. Tanpa ada kesalahan yang jelas. Nampak? Kadang 2-3 orang hari Rabu bunuh. Minggu depan bunuh lagi. Tiap-tiap hari kena seksa. Dahsyat. Manakala Farak Palestin adalah siapa-siapa yang memperjuangkan isu Palestin, mereka akan ditangkap dan diseksa di bawah tanah dalam penjara Farak Palestin. Sebab tu kalau orang kata, oh ni Israel ni takut dengan Hafiz Assad, ni bapa Bashar, takut dengan Bashar Assad sebab mereka ni pejuang isu Palestin. Bohong.
Mereka telah menangkap rakyat Syria yang memperjuangkan isu Palestin, ditangkap, dipenjarakan di satu penjara, nama penjara itu Fara' Palestin. Hatta NGO yang terlibat dengan kami ni, dok bawa kami apa semua, salah seorang dia pernah duduk dalam penjara Fara' Palestin. Dia cerita betapa dahsyatnya dalam penjara tersebut. Baik. Jadi kebanyakan yang dia kata duduk dalam Tadmur, Sarnaya, Fara' Palestin ni orang Islami, orang cerdik, doktor, pensyarah, hak mana nampak boleh menggerakkan masyarakat jadi cerdik, hak ni dia cantai hawai. Dia tak mau nanti bila cerdik lawan dia. Ni jenis macam tu. Sebab tu tuan-tuan tengok pemerintah Arab kebanyakan macam tu. Kebanyakan macam tu. Hatta tuan-tuan pergi Mesir, rakyat dia rasa masa Hosni Mubarak ni kira hak paling baik dalam dunia. Kecuali geng Ikhwan lah. Geng Ikhwan ni dia sedang sikit dalam bab apa yang berlaku dalam dunia ni. Tapi kebanyakan rakyat Mesir memang fikiran dia macam tu. Sebab apa? Sebab memang dah dibodohkan melalui akhbar, melalui TV macam tu. Kita bagi laluan azan tu, nanti kita sambung sikit lagi.